وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شوء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita dapat solat sama-sama berjamaah. Masih lagi kita dapat ruangkan masa untuk sama-sama menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Masih lagi kita diberikan dalam keadaan kesihatan yang baik, serta dengan macam-macam lagi limpahan nikmat dan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan semuanya itu membawa kita lebih kepada mendekati Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, seperti biasa kita berkuliah sirah dan kita masih lagi membincangkan tentang perihal kitab Hayatus Sahabah oleh Al-Kandahlawi ni. Dan kita sampai pada tajuk baru, iaitu khabar mengenai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang ada kitab ni kita berhenti itu pada muka surat 49. Cumanya perenggan yang akhir itu saya dah sebutkan dulu, dia adalah merupakan komentar saja terhadap hadis-hadis di atas. So kita komentar tentang hadis lah, tak payahlah kita baca. Kan? Jadi kita baca terus tentang khabar mengenai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Hatim telah meriwayatkan daripada Imam Suddi dalam keterangannya mengenai ayat kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, yang bermaksud sesungguhnya kamu itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh manusia, yang dikeluarkan untuk manusia. Mengenai ayat ini, Umar bin Al-Khattab berkata, apabila Allah berkehendak maka dia berfirman antum, maka akan tercakup dalam pengertian itu kita sekalian. Namun sengaja Allah berfirman kuntum dengan maksud yang dikhususkan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa sahaja yang berbuat seperti para sahabat, maka dia akan termasuk dalam ayat tadi. Jadi tuan-tuan, ini satu riwayat daripada Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Hatim yang telah meriwayatkan daripada As-Suddi. Jadi kita akan banyak jumpa nama Imam Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Abi Hatim ni tuan-tuan. Jadi untuk kita lebih meyakini tentang apa yang kita baca, kita kena tahu siapa dia Imam Ibnu Jarir ni.
Jadi Imam Ibn Jarir ataupun selalu disebut sebagai Ibn Jarir At-Tabari, pengarang salah satu kitab tafsir Tabari. Dan dia ni salah seorang yang saya sempat tengok tafsir awal-awal tadi tentang diri dia ni, tentang Ibn Jarir ni. Nah, sebenarnya nama Ibn Jarir ni iaitu Imam Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid At-Tabari. Itu nama saya, panjang nama kan. Kita ingat 2 nama, 3 nama sampai panjang kita lepas tu habis. Tapi Arab ni nama dia ingat sampai 7-4 lapis lagi. Itu kelebihan orang-orang Arab ni tuan. Jadi Imam Ibn Jarir ni orang banyak ambil riwayat dia kerana dia ni seorang yang mu'arrikh, disebut dalam tafsir dia. Mu'arrikh ni ahli sejarah. Mufassir, dia seorang ahli tafsir. Muhaddis, dia seorang mahir hadis. Muqri, dia seorang yang hafaz Quran. Faqih, dan dia seorang yang alim. Min akabir a'immatil mujtahidin, dan dia salah seorang daripada imam-imam mujtahid. Sebab itulah dalam kitab-kitab lain kita dengar dia ni digelar sebagai Sayyidul Mu'arrikhin wa Ra'isul Mufassirin, penghulu kepada ahli sejarah, dan dia merupakan ketua kepada ahli tafsir. Sebab itu tafsirnya banyak digunakan oleh orang. Ini Ibn Jarir At-Tabari. Kan asal dia bukan orang Arab tuan-tuan. Dia lahir di Amal, Tabaristan, Iran. Orang Iran. Kan, dan dia belajar di Baghdad, kemudian dia pindah ke Syria, kemudian dia pindah ke Mesir. Dalam sejarah hidup dia ni. Dan saya sempat tengok tadi dia hafaz Quran dan dia telah belajar hadis ketika dia masih lagi kecil. Imam Tabari ni. Dia hafaz Quran, dia menulis hadis ketika itu dia masih lagi kecil. Umur 7 tahun dia dah hafaz Quran. 7 tahun. Kita masa tu belajar a ba ta ba tak dapat semua kan, habis semua. 7 tahun. Dia 7 tahun dah hafaz Al-Quran, Imam Tabari. Umur 8 tahun dia dah solat imam kan orang. Umur 8 tahun, dah 7 tahun dah hafaz, dia dah sembahyang sama dengan orang. 8 tahun. Umur 9 tahun dia mula belajar hadis. Dia dah mahir ilmu hadis. Dia dah mahir ilmu hadis. 7, 8, 9, 3 tahun. Setahun dia ngaji. Kita sampai 14 tahun tak, yang ahli mungkin 4 ni. Tuan-tuan lah, bukan apa ni, saya lah, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan fake dah fake. Apa kelebihan Imam Ibn Jarir tuan, sehingga banyak riwayat-riwayat yang orang ambil, orang terima? Kerana dalam kisah je, ayah Imam Ibn Jarir ni pernah mimpi. Dalam mimpi tu ayah dia tengok Imam Ibn Jarir ni ada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam main-mainlah. Di tangan ni ada batu-batu, dia baling-baling depan Nabi. Dia duduk depan Nabi, dia baling-baling batu. Ayah dia nampak. Sehingga ramai di kalangan orang zaman tu mengatakan bahawa dia ni besok akan jadi seorang antara orang alim besar. Dan memang sungguh sekarang ni bila sebut Ibn Jarir At-Tabari, kita boleh tengok dengan deretan jilid-jilid tafsir dia. Bila sebut Tarikhut Tabari, orang tahu dah siapa dia, yang mengarang kitab sejarah apa yang berlaku sebelum hijrah. Ma qabla hijrah, yang berlaku sebelum hijrah Nabi, dia dah karang dah. Ini Imam Ibn Jarir At-Tabari. Imam Ibn Jarir At-Tabari. Jadi dia orang hebat. Itu juga dengan Ibnu Abi Hatim ni, 2 orang ni yang meriwayatkan ni. Ni pun orang hebat juga. Orang hebat juga. Dia ni seorang yang hafiz juga, muhaddis, kemudian ahli tafsir. Seperti mana juga Imam Ibn Jarir At-Tabari. Sehingga orang sebutkan antaranya seperti mana yang disebut oleh Abu Ya'la, kata dia Imam Ibnu Abi Hatim ini dia mempunyai lautan ilmu yang maha luas dalam hal yang berkaitan dengan rijal hadis, berkenaan dengan orang-orang yang meriwayatkan hadis, pemuda-pemuda, orang-orang yang meriwayatkan hadis ni. Imam Ibnu Hatim itu memang kepakaran dia. Memang kepakaran dia, dan dia seorang yang zuhud, lagi siqah, ada kedudukan imam daripada Khurasan, kata orang. Imam yang hebat daripada Khurasan. Sekali lagi bukan orang Arab. Khurasan mana? Belahiran juga kan. Hebat. Jadi 2 orang inilah yang meriwayatkan tentang daripada Imam Suddi tentang keterangan ayat kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia.
Di dalam ayat ini, kata dua imam ni, Sayyidina Umar kata, ayat ini bunyi dia kuntum. Kuntum tu kamu. Antum pun kamu juga. Tapi Allah Ta'ala gunakan perkataan kuntum, kata Sayyidina Umar, yang dimaksudkan sebenarnya dikhususkan terhadap para sahabat Nabi. Dia lebih khusus kuntum, kamu sahabat-sahabat Nabi. Tapi kalau antum, kita semua. Masuk kita. Tapi kuntum ni, sesiapa sahaja yang dikhususkan kepada para sahabat Nabi, dan sesiapa sahaja yang berbuat seperti para sahabat, maka dia akan masuk dalam ayat kuntum khairu ummah. Dia akan masuk dalam ayat kuntum khairu ummah. Siapa punya pandangan tuan-tuan? Datangnya daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Namun Ibnu Jarir daripada sahabat Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sahabat Umar, yakni Sayyidina Umar, pernah membaca ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemudian beliau berkata, wahai manusia, ketahuilah, sesiapa yang ingin termasuk dalam ayat itu, maka hendaklah menunaikan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah. Demikian riwayat ini terdapat dalam kitab Kanzul Ummal. Ada satu riwayat yang lain pun daripada Ibnu Jarir, tapi daripada Qatadah. Tadi daripada Imam Suddi. Ini riwayat yang kedua daripada Qatadah radhiyallahu anhu, mengatakan bahawa Sayyidina Umar pernah baca ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ni. Kemudian dia berkata, wahai manusia, ketahuilah, sesiapa yang ingin termasuk dalam ayat ini, nak jadi khairu ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, dia hendaknya menunaikan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa syarat tuan-tuan? Apa syarat Tak ada sebut kat sini. Ujung ayat tu. Juzuk 4 lagi kan. Awal juzuk 4 lagi. Muka surat pertama, surat kedua, muka surat ketiga. Kalau Quran yang biasa yang hijau tu bola kiri kita tengok ayat pertama, ayat kedua. Kuntum khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tu syarat Allah Ta'ala letakkan. Kamu tu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, kepada manusia. Di mana kamu menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Jadi syarat nak masuk dalam kuntum khairu ummah ni, dia ada 3 syarat. Menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, beriman kepada Allah. Ulama kita bahaskan, kenapa pula letak menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, beriman kepada Allah? Patutnya ayat itu bunyi kuntum khairu ummatin tu'minuna billah wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Letaklah beriman ke atas. Kan? Mencegah, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, itu nombor 2. Ni letak menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah tu nombor 2. Jadi ulama bahasan kenapa begitu? Kata pandangan ulama tafsir kita, kerana khususnya dalam, kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir Munir yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, ada menjelaskan Allah mendahulukan amar ma'ruf nahi mungkar, suruh buat baik, cegah buat jahat, kerana sifat itu lebih dapat menunjukkan keutamaan umat Islam, kelebihan orang Islam. Kalau kata beriman ni, orang bukan Islam pun kata dia beriman. Tapi dalam bab menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, ini dapat jelas menunjukkan keutamaan orang Islam. Orang Islam yang baik dia suruh buat, yang salah dia cegah. Adapun yang bukan Islam, dia mendahulukan keuntungan dalam hidup. Asalkan untung ya, salah betul lain cerita, janji untung. Tapi orang Islam yang sebenar-benar Islam, dia suruh orang buat baik, dia cegah orang buat mungkar, dan dia memang sungguh-sungguh beriman dengan Allah. Keimanan sungguh-sungguh pada Allah itulah yang membawa dia kepada menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu tafsiran ayat kuntum khairu ummah. Jadi itu syaratnya. Kita akan jadi sebaik umat bila kita ni masuk jadi dai, jadi orang yang membawa orang lain kepada kebaikan.
Jadi kalau tak menyeru kepada kebaikan, itu perbuatan bahagian daripada ahli kitab yang telah dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Orang yang betul-betul beriman Islam ni, dia akan suruh buat baik, cegah buat jahat. Tapi kalau tak buat tu, perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, dia sama sebahagian daripada ahli kitab yang memahami kitab masing-masing, yang mengetahui tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia beriman separuh saja daripada Al-Quran. Mana yang membawa kepada keuntungan dia ikut, mana yang tak dia tak buat. Sebab risau hilangnya pengikut. Sebab itu Al-Quran menyebutkan, kanu la yatanahawna am munkarim fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Itu hujung juzuk 6 kan. Mereka tidak mencegah. Kanu la yatanahawna am munkarim fa'aluh. Mereka tidak mencegah daripada perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Amat buruklah apa yang mereka lakukan. Itu tentang cercaan Allah kepada orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ingatan Sayyidina Umar kepada kita semua. Kalau kita nak jadi orang baik, masuk dalam tu, dalam maksud ayat ni, maka kita kena beramal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Pesan Sayyidina Umar untuk umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tak payahlah cerita siapa Sayyidina Umar tu kan. So kita faham sahabat Nabi, khalifah yang pertama. Kita cerita sikitlah. Khalifah yang pertama memegang title Amirul Mukminin, kerana dia punya bakti sumbangannya. Zaman dia menjadi khalifah ada banyak perubahan-perubahan dari sudut pentadbiran yang berlaku. Zaman dia naik sebagai Perdana Menteri, sebagai khalifah lah. Perdana Menteri yang lain nak bunyi kan. Jadi Sayyidina Umar ni nama dia Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, keturunan daripada Bani Adi, suku kaum Quraisy, orang Quraisy, tapi daripada orang yang sederhana. Dia lahir Sayyidina Umar ni 13 tahun lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan ketika dia masuk Islam tu umur dia 27 tahun. Anak 3 orang, Hafsah, Abdullah, seorang Abdul Rahman Akbar, kan? 3 orang. Hafsah, Abdullah, Abdul Rahman Akbar. 3 orang anak dia. Umur dia 27 tahun dia masuk Islam. Dia menjadi antara sahabat yang paling bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama ni. Sehingga kita jumpa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar. Tetapi yang paling tegas menegakkan agama ini adalah Umar Al-Khattab. Nabi sebut. Sayyidina Umar ni di antara kelebihannya. Sehingga Nabi sebut, sesungguhnya Allah telah meletakkan kebenaran pada lidah dan hati Umar. Kita tengok hadis-hadis Rasulullah kita tentang Sayyidina Umar ni. Nabi sebut Allah telah meletakkan kebenaran pada lidah dan hati Umar. Dan juga ada hadis daripada Ibnu Majah, daripada Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bila Sayyidina Umar ni masuk Islam, Jibril datang kepada Nabi mengatakan seluruh penduduk langit bergembira dengan Islamnya Umar. Hebat Sayyidina Umar ni tuan-tuan. Penduduk langit syukur Sayyidina Umar masuk Islam. Dan prihatin. Prihatin dalam pentadbirannya. Cukup prihatin. Sehingga dia pernah sebut dalam satu kitab yang disebut, kitab tu namanya Umar Al-Khattab, cerita dia. Siapa nama? Salsabil, nama pengarang kitab tu. Dia sebut apa? Sayyidina Umar pernah sebut, kalau ada seekor anak kambing mati di tepi sungai Furat kerana tak sempat sampai nak minum air, aku takut Allah Ta'ala akan menghisapku kerana perkara itu, kata Sayyidina Umar. Sampai anak kambing pun ambil borek. Itu sebab dalam sirah kita tengok Sayyidina Umar menyamar jadi orang biasa. Pergi tengok siapa yang tak makan, jumpa orang tua yang gobi batu tu. Masya Allah. Kok kita ketua macam ni tak ada orang miskin di Malaysia ni. Kan? Tak ada orang miskin. Dia nak cari kulu kili dan cari orang. Siapa yang perlu bantuan? Kan? Tak boleh hurai lebih tu kan lain cakap dengan rakam. Dia mula tu kan, dia mula terfikir macam kan. Kita jago-jago kan tuan-tuan kan. Kita jangan mengontak siapa-siapa, bukan kerja saya tu dah. Kita bincang ni ilmu ni untuk kita sama-sama ambil pengajaran. Sama-sama ambil pengajaran. Kalau ada anak kambing mati pun, aku takut Allah Ta'ala akan mengazab aku kerana perkara tu.
Anak kami tak sompek sampai. Bab nak cerita bab amanah dalam pentadbiran tak payah cakap lah. Sayyidina Umar ni tak payah cakap. Kan? Dalam satu riwayat, Sayyidina Umar ni satu hari anak masa dia jadi presiden, nak jadi khalifah. Lain macam bunyi presiden tu. Masa zaman dia jadi khalifah, anaknya yang nama Abdullah ni pergi beli unta 2-3 ekor. Unta tak banyak. Unta tu kurus unta tu. Lepas itu unta tu makan dekat padang ragut milik kerajaan. Tanah kerajaan lah. Gomok unta tu. Bila unta tu dah gomok, Abdullah ni tengok dah gomok, dia jual unta tu. Dia berapa untung? Lah beli berapa kata kan? Letaklah harga beli 3, 4, 5, 6 ekor kan. Apa tiga tu? Katalah beli 20,000 ke. Kurus. Sekali dah gomok-gomok jual sampai 40,000, 50,000. Jual. Sayyidina Umar dongah. Panggil Abdullah ni. Aku dengar kau unta yang kau beli itu dah gomok kau jual. Betul dia. Bagi semua duit kepada aku, ambil warga kau beli unta tu dulu. Yang lain tu kata Abdullah, aku nak masukkan dalam perbendaharaan negara. Kerana unta kau makan dekat tanah milik kerajaan. Macam tu bona. Tuan cari itu. Nak cari ketua macam tu. Unta ni kau bosan kat padang ragut milik kerajaan. Jadi kau ambil duit kau balik. Yang balance yang untung-untung tu masuk dalam Baitul Mal, perbendaharaan negara. Nak cari janin tuan. Poilah datang satu ketika, apa tu, Permaisuri kan, Byzantine datang melawat Sayyidina Umar masa tu. Orang rumah Sayyidina Umar ni body minyak wangi. Berapa ringgit? 1 dirham. Saya tak tahu 1 dirham berapa ringgit tuan sekarang? Berapa ringgit 1 dirham? 4 ringgit, 5 ringgit. Macam tu lah 5 ringgit. Katalah 5 ringgit. 1 dirham. Sebab nak hadiahan dekat Permaisuri Byzantine tu. Orang besar datang. Orang besar menziarah orang besar. Takkan nak bagi sapu tangan solai. Yo, dia bagi minyak wangi mahal. Tak mahal lah, 1 dirham ni beli. Adalah hadiah. Sebab Sayyidina Umar ni hidup memang cukup sederhana tuan. Jadi bila dia khalifah orang datang, isi bagilah ke isi pemerintah Byzantine ni 1 dirham. Lepas tu pula tak apa lama kemudian, Permaisuri Byzantine ni dia hadiah pula. Dia masuk, dia beli satu batu permata, dia masuk dalam bokeh minyak wangi tu, dia bagi dia hadiah ke isi Sayyidina Umar. Nama dia siapa? Ummu Kalsum. Ummu Kalsum masa tu isi Sayyidina Umar ni. Jadi Sayyidina Umar tahu isi dapat hadiah, tanya apa kau dapat? Tah, bokeh minyak wangi. Buka batu permata. Sayyidina Umar kata ni tak boleh ni, poi jual. Mahal ni, jual. Jual memang mahal. Banyak dapat duit. Sayyidina Umar ambil 1 dirham. Ni dulu kau beli minyak wangi tu, yang lebih dia masuk pemerintahan negara. Ada macam tu. Ada macam tu tuan. Dia tak nak isteri dia mengambil kesempatan daripada kedudukan dia sebagai pemimpin negara. Tak boleh hurai panjang-panjang tu. Kan dia lain pula jadi. Jadi kita ada akal, kita fikir sendirilah. Sesuatu yang agak sukar berlaku di akhir zaman ni. Ni habis cerita Sayyidina Umar kan ni. Tak apalah tuan. Kita ngaji ni sikit-sikit kan. Sikit-sikit. Kita korek sana, biar kita dapat banyak. Ada tak akan berlaku macam ni kat akhir zaman macam ni tuan? Memang susah. Apa tu? Kaisar Rum. Kan, pemerintah Rum pada zaman Sayyidina Umar ni dia hantar seorang utusan. Nyama pergi cari macam mana kehidupan Umar ni, yang orang takut-takut betul Umar ni. Orang takut ke Sayyidina Umar ni. Kau cari. Dia pun cari. Tak jumpa Sayyidina Umar. Dia tanya orang, mana Umar ni duduk? Khalifah kau? Ke padang pasir tu. Pergi tengok. Di padang pasir tu Sayyidina Umar sedang tidur. Teh pasir alih betul-betul. Apa tu orang panggil dulu kan, kalau kita pergi latih singo apa mau tali tu? Cemeti apa? Cemeti kan? Kalau buku-buku tulis cemeti macam tu lah. Tali cemeti tu, tali rembat orang tu, dibuat alih tidur. Bila utusan Rom tengok Sayyidina Umar tidur, wah ni dapat nama kan ni kan, bunuh khalifah Islam yang paling hebat ni. Sayyidina Umar sedih tidur. Dia pun tarik pedang nak pergi bunuh. Tapi ketika dia nak bunuh Sayyidina Umar tu, dia nampak ada 2 ekor singa datang kat dia. Dia pun lagi tak lepas lari. Sayyidina Umar bangun dengan balik-balik. Pasal tengok orang tu ketakutan. Katanya tadi aku nak bunuh kau, tapi ada 2 ekor singa saya tengok tadi. Sayyidina Umar tak ada nak singa. Akhirnya dia Islam di tangan Sayyidina Umar. Nak kata hebatnya Sayyidina Umar ni. Kalau tuan-tuan pernah ingat, tak lupa lagi, saya pernah sebut. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran
yang mana dia sama dengan kehendak Sayyidina Umar. Tu yang sebut tadi, Allah Ta'ala menjadikan kebenaran pada lidah dan hati Umar. Pandangan Sayyidina Umar tu sama dengan pandangan Allah. Bukan Allah Ta'ala ikut Sayyidina Umar, tapi apa yang Allah Ta'ala, Sayyidina Umar nak, sama dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hebat tuan. Sayyidina Umar cukup hebat. Hidup simple, sederhana, walaupun dia jadi pemimpin khalifah yang hebat zaman dia, tapi dia tetap bersederhana. Anak-anak yang isteri dilarang untuk ambil kesempatan daripada kedudukan dia. Baik itu Ibnu Asakir dan satu riwayat daripada Yahya, kan? Yahya bin Abu Al-Khuzai nama tu. Yahya bin Ayub Al-Khuzai, tak salah saya, cerita kisah tentang hebatnya Sayyidina Umar ni. Satu hari Sayyidina Umar berjalan dengan sahabat, jumpa kubur. Dia pun nyari kubur tu. Wahai si Fulan bin si Fulan, ketahuilah, bagi sesiapa yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan menganugerahkan kepadanya 2 syurga. Apa itu? Yang bawah tu menjawab, wahai Umar. Orang mati bawah tu jawab, wahai Umar, sungguh Allah Ta'ala telah kurniakan kepada aku 2 syurga. Wajud sahabat-sahabat ni. Itu Sayyidina Umar. Amalan dia, kan, keyakinan dia menjadikan kedudukannya di kalangan para sahabat cukup hebat. Sayyidina Umar ni. Sebab tu kita banyak cerita dengan Sayyidina Umar ni, masa dia terang khutbah ke Madinah. Lampung-lampung dia berkhutbah, kan. Pada ketika itu dia telah menghantar satu kumpulan tentera Islam untuk perang dengan tentera Parsi masa tu. Dia khutbah di Madinah. Masyhur cerita tu dalam kitab, kan. Khutbah di Madinah. Disebutkan ada seorang perempuan, siapa nama? Sariyah bin Zanib Al-Khulaji, menceritakan tentang Sayyidina Umar ni. Di tengah khutbah-khutbah tu, dia pun menjerit, wahai pasukan Islam, naiklah kamu ke atas gunung. Dia menjerit. Kau naik atas gunung tu. Ni sedang khutbah ni. Orang pun heran. Ni apa pula cerita gunung pula ni? Pada ketika itu Allah Ta'ala buka hijab Sayyidina Umar. Dia nampak tentera Islam yang sedang menghadapi kesukaran kerana jumlah dia sedikit, tapi diserang oleh tentera Parsi yang ramai. Sayyidina Umar kata, kau nak bertahan, naik tu gunung cepet. Tentera Islam yang sedang perang tu terdengar, ini suara Amirul Mukminin. Padahal Sayyidina Umar kat Madinah. Mereka ramai-ramai naik. Akhirnya tentera Islam menang. Macam mana tu? Dan diriwayatkan, dikomentar oleh Imam Subki, katanya, bukanlah Sayyidina Umar buat itu nak tunjuk dia ni ada keramat, dia hebat. Tak. Ketika itu Allah Ta'ala buka hijab. Dia rasa dia berada bersama-sama tentera Islam. Dan dia rasa dia perlu tolong tentera Islam pada ketika itu. Dan tak sadar-sadar dia terus menjerit, naiklah kamu atas gunung itu. Ni sedang khutbah ni, lupa dia sedang khutbah. Itu sadar, sedang khutbah, lupa apa menjerit tak tahu. Dan banyak lagi lah kisah-kisah tentang kehebatan Sayyidina Umar ni. Dalam kitab Asy-Syamil umpamanya, Imam Haramain pernah cerita zaman apa tu, pada ketika tu berlaku zilzal ni gempa bumi. Gora-gora Sayyidina Umar tu bawa dia punya cemeti tu, dia pun bertahmid kepada Allah. Kata Imam Haramain yang meriwayatkan, dia bertahmid memuji Allah SWT. Kemudian dia pun kotuk cemeti tu ke bumi. Wahai bumi, berhentilah kamu, tenanglah kamu. Bumi pun berhenti, tenang bumi pada ketika itu. Lepas ni kan kalau ada gempa bumi, kita pilih kotuk bumi, buat macam tu, kokot diamlah bumi kan. Ini Sayyidina Umar tuan-tuan. Bukan jalan-jalan orang ni, nama Sayyidina Umar ni kan. Dan Umar pernah hantar surat ke Sungai Nil ketika tentera Islam namanya ketika itu Amr al-As berperang, berjaya menakluk kerajaan Mesir pada ketika itu. Mesir ketika itu orang-orang dia tak Islam gitu, ramai yang buat benda-benda khurafat. Masa Amr al-As dapat tawan Mesir itu, Sungai Nil tu kering kontang, air sikit, sehingga banyak yang terjejas, orang mati, ternakan mati, tumbuh-tumbuhan mati. Jadi ditanya-tanya orang Mesir, dia kata, amalan kita, kata orang Mesir, kita akan campak seorang perempuan dalam Sungai Nil tu, biar Nil berair balik. Jadi Amr al-As pun jadi pelik pula amalan orang Mesir ni. Dia hantar surat kepada Sayyidina Umar, tanya pada Pak Sayyidina Umar, macam mana ni wahai Umar, wahai Khalifah Umar hantar surat kepada Amr al-As dengan pesannya, campakkan surat aku ni ke dalam Sungai Nil. Amr al-As pun pelik juga, apa benda ditulis di Umar ni, ada ko mentera-mentera ke kan, kong kali kong kau berairlah kau ke apa tulis Sayyidina Umar. Tengok, dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, surat dari Umar kepada Sungai Nil. Dia hantar surat ke Sungai Nil. Surat daripada Umar kepada Sungai Nil. Wahai Nil,
Andainya kau mengalir dengan kemahuan kau sendiri, tak payahlah kau mengalir dah. Kalau kau mengalir tu kau sendiri nak. Tapi kalau kau mengalir itu kerana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku bermohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengalirkan kau. Akhir sungai Nil mengalir balik. Itu bukan jalan-jalan orang baik tu. Kan? Jadi kita boleh hantar surat dekat kebun kita. Gotah sikit pun Wahai pokok gotah, kalau kau ni bergotah sebab kau nak, tak payahlah kau keluar gotah dah. Tapi kalau Tuhan, manalah tahu kan banyaklah gotah apa itu. Letak angkat sebab batang pokok gotah mak kita tu. Ini nak cerita keramat tentang kelebihan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maknanya ada banyak kisah-kisah lagi kan kita cerita dia kisah Sayyidina Umar banyak kan. Kalau saya ingat nanti saya cerita balik kepada tuan-tuan. Kan itu tentang kelebihan Sayyidina Umar, sahabat Nabi ni. Jadi kita cerita tentang khabar para sahabat ni kan. Imam Abu Nuaim, ini seorang lagi ni, pengarang kitab Al-Hilyah. Kita dah sebut minggu lepas. Kau ingatlah Abu Nuaim Al-Asfahani. Telah meriwayatkan dalam kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya ya. Daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada sahabat Nabi daripada Ibnu Mas'ud, dia berkata, sesungguhnya Allah telah melihat hati para hamba-Nya, maka memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rasulnya. Allah tengok semua hati manusia ni, maka Muhammadlah pada ketika itu sallallahu alaihi wasallam yang layak menjadi rasul. Berdasarkan pengetahuannya, kemudian setelah melihat hati hamba-hambanya, setelah terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pilih di antara mereka untuk ditentukan menjadi sahabat baginda dan dijadikan penolongnya dalam agamanya sebagai pembantu Rasulnya. Oleh kerana itu, apa yang dilihat orang-orang yang beriman sebagai sesuatu yang baik, maka perkara itu di sisi Allah akan baik juga. Namun apa yang dilihat oleh orang-orang yang beriman sebagai sesuatu yang buruk, maka perkara itu di sisi Allah akan diertikan yang buruk pula. Jadi riwayat ini daripada hadis daripada Ibnu Mas'ud ni, riwayat daripada Ibnu Mas'ud ini nak beritahu Allah Ta'ala dah tengok dah semua hati manusia yang layaknya Rasulullah jadi Rasul. Dia ambil. Kemudian Allah Ta'ala tengok siapakah di kalangan manusia ketika itu yang layak untuk menjadi orang-orang yang bakal mendukung usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya para sahabat yang bakal menjadi sahabat Nabi yang mendukung Nabi. Maka dipilih di kalangan orang ketika itu yang benar-benar layak untuk mendukung usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Ibnu Mas'ud, oleh sebab itu apa yang orang beriman lihat sebagai satu yang baik, maka baik perkara itu baik di sisi Allah. Sebab itu kita hari ini tuan-tuan, kita kena ikut pendapat kebanyakan orang-orang yang beriman. Jangan ikut pandangan yang minoriti, yang sikit-sikit, yang kecil, ikut pada pendapat orang ramai, orang mukmin yang ramai. Kerana insya-Allah kita tidak akan tersesat. Semua orang bertumpuk di situ. Jangan ambil pandangan-pandangan yang kecil ni. Walaupun orang tu Islam sama macam kita, nak pula poliklah pandangan ni kan. Tak sama dengan pandangan kebanyakan umat Islam pada ketika itu. Maka kita lebih selamat mengikut pandangan kebanyakan umat Islam, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Apa yang buruk dilihat oleh orang yang beriman ramai, maka suatu itu buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena hidup bersama dengan orang-orang beriman. Di mana orang ramai kat situ, pandangan di situ kita ada. Jangan ikut kumpulan-kumpulan kecil ini ditakuti. Tidak benar. Kebenarannya itu boleh dipertikaikan. Kenapa dia seorang je? Mana pergi orang lain? Jadi kita duduk bersama dengan orang-orang beriman yang lain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abdul Bar dalam kitab Al-Istijab daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tanpa menyebut apa yang dilihat oleh orang mukmin sampai pada akhirnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi daripada sumber Abu Nuaim. Jadi ada banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi ni orang-orang pilihan Allah. Allah dah pilih dah orang-orang mana yang layak menjadi sahabat. Sehingga lahirnya Sayyidina Bilal, Mus'ab, Sayyidina Abu Bakar, 4 orang, Omar, Osman, Ali. Ini semua sahabat-sahabat Nabi yang tak payah nak diceritakan, nak dipertikaikan tentang pengorbanan mereka semua terhadap Rasulullah SAW. Termasuk yang sama-sama berhijrah. Golongan muhajirin yang sanggup meninggalkan rumah, tanah di Mekah semata-mata nak bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi menghidupkan agama ini, tuan-tuan dan puan.
Jadi sahabat-sahabat ni adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita kena tengok kehidupan para sahabat ni. Nabi pun sebut sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kemudian kurun yang mengikutinya. Maknanya kurun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian golongan salaf selepas itu. Abu Nu'aim telah meriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar yang tadilah. Barang siapa yang ingin meniru sesuatu perbuatan sunnah, maka taatilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka itu adalah sebaik-baik umat. Abu Nu'aim kata, kalau nak ikut sunnah, antara sunnah, ikutlah sunnah para sahabat, kerana mereka ni sebaik-baik umat, paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, dan paling ringan amalannya. Nabi dah sebut bagi pengiktirafan kurun dia yang terbaik, kemudian kurun dia sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi disebut di sini oleh Abdullah bin Umar, paling baik hatinya sahabat-sahabat Nabi ni kan. Ini pun kita dah tengok dalam banyak kitab-kitab yang kita baca, bagaimana sahabat-sahabat Nabi terdahulu kan, lebih mendahulukan sahabatnya. Walaupun mereka ada keperluan juga, tapi mereka lebih mendahulukan para sahabat kan, lebih mendahulukan para sahabat yang lain. Ini cerita sahabat ni, tentang baik hatinya para sahabat ni. Paling dalam ilmunya dan paling ringan amalannya. Nak ikutlah sunnah para sahabat. Mereka itu adalah suatu kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyiarkan dan menolong Rasulullah, menyiarkan dan menolong agamanya. Kerana itulah contohilah akhlak dan perbuatan mereka, dan mereka itu adalah umat yang selalu mendapat petunjuk Allah, demi Allah yang memiliki Kaabah. Demikianlah hadis ini tercantum dalam kitab Al-Hilyah. Jadi ada banyaklah kitab-kitab yang cerita tentang kelebihan-kelebihan para sahabat ni. Dan juga Abu Nu'aim juga yang menceritakan dalam Hilyah, kata dia, ada satu riwayat daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud kata, sesungguhnya, yang ini menarik untuk kita baca, kamu, yakni golongan tabi'in ni golongan selepas golongan para sahabat kan, zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in. Ramai juga orang alim zaman tabi'in. Kata Ibnu Mas'ud di sini, sesungguhnya kamu, yakni golongan tabi'in, adalah orang yang banyak mengerjakan solat, banyak sembahyang, banyak ijtihad dan puasa, lebih banyak daripada apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kamu zaman tabi'in ini, kau ijtihad kau banyak, puasa kau banyak, solat kau banyak, lebih banyak daripada para sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud. Namun mereka adalah lebih mulia daripada kamu sekalian. Tapi Rasulullah lagi, sahabat Nabi lagi mulia daripada kamu. Maka tanya mereka, sebahagian tabi'in yang hidup, yang sempat hidup dengan para sahabat, dia tanya, mengapakah demikian? Tuan cakap kita semayang banyak, puasa banyak, ijtihad banyak, tapi sahabat Nabi ni semayang sikit ya, tapi dia lebih mulia lagi. Macam mana boleh jadi macam tu? Wahai Abdul Rahman, yang tanya tu Abdul Rahman, jawabnya ya, kerana mereka lebih zuhud pada dunia dan lebih suka pada akhirat. Ini yang tak ada pada umat akhir zaman. Sebabnya bila umat Nabi ni makin jauh makin Nabi, kecenderungannya pada akhirat tu makin berkurangan. Bahkan kecenderungannya pada dunia tu makin duduk dalam hati, melekap dalam hati. Sebab tu kita kena baca doa selalu, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan dunia ini di tanganku, jangan jadikan dunia ini dalam hatiku. Jangan jadikan dunia dalam hatiku. Kalau di tangan kita mudah nak bagi-bagi orang, tapi kalau dalam hati kita pun sama dah berlumang dalam dunia, kita takut dunia itu telah membelit hati kita, tuan-tuan dan perempuan. Ini ingatan. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat tu lebih zuhud. Jadi zuhud ni banyak takrif zuhud ni. Kalau kita cari dalam kitab-kitab tasawuf kan, banyak takrif zuhud ni. Jadi yang kita faham zuhud hari ni, kau pakai seluar tu kuyak, punggung takkan lutut
mesti jahit banyak-banyak. Seluar tu mesti buruk-buruk. Jadi bawa pun walaupun ada duit boleh beli kereta, bawa basikal yo, tu zuhud lah tu. Atau bawa motosikal pula Honda Expire, tak ada lah magat itu. Itu zuhud lah bagi kita. Kan bila naik hujan habis baju belakang ni kan. Itu zuhud yang kita faham. Yo kau macam tu. Jadi ulama-ulama dia bahas zuhud ni panjang tuan. Saya tak sempat nak tulis semuanya. Saya sempat melihat dalam kitab-kitab banyak sangat. Saya ambil 2-3 yang kita boleh tengok kepelbagaian takrif zuhud itu. Antaranya seperti mana disebut oleh Sufyanus Tsauri, supaya kita boleh usahakan buat. Kan tak tahu zuhud macam mana? Kan. Jadi kata Sufyanus Tsauri, zuhud di dunia itu ialah, kata dia, memendekkan angan-angan. Bukannya dengan makanan yang kasar dan keras dan pakaian yang daripada bulu sahaja. Jadi zuhud tu bukan maksud makan benda-benda koreh, uti koreng makan terdarah. Tu karipap dah 3 hari tak makan orang, kita makan yang koreh tu. Itu pakai baju lah yang daripada guni boreh, bukan. Itu maksud zuhud bukan sekadar tu, kata Sufyan Tsauri. Tapi zuhud tu memendekkan angan-angan. Angan-angan kita kat dunia. Panjang umur nak pergi Itali ni, kok panjang umur ni nak buat itu, nak buat ni, nak buat itu, nak buat ini. Padahal semua tu ada kat kita dah. Tapi kehendak kita tu kan, mana ada manusia tak ada kehendak. Saya yang bercakap ni pun sama macam tuan-tuan juga. Nak kita akhir zaman ni memang tak ada zuhud dah. Kita semua dah ada kan. Siapa tak ada kereta? Semua ada kereta. Tapi ada tak niat? Kau dapat duit banyak saat ni, upgrade kereta ni. Yang ini baru X70, nak beli X20,000 pula, 2,000 dah. Ada lah nombor tu. Ataupun paling tinggi pun tak dapat BM, dapat Mercedes biji, okey. Itu memang ada. Bila ada duit sikit kan, tak kita punya, rumah kita bunyi bang. Bilik adik ni tak berapa besar ni, besarlah sikit. Padahal itu tak, dia setiap minggu mungut tu. Lotih nyapu bilik ni teh besar teh dia. Tu tak besar lagi tu. Kan? Apa yang tak ada, semua dah ada dah. Kenderaan dah ada, rumah dah ada, anak dah ada, kerja. Tapi kita punya kemahuan tu tak habis-habis. Maka kalau itu keadaannya, sedangkan keperluan tu dah cukup. Hari ni keinginan kita lebih tinggi daripada keperluan kita. Jadi orang zuhud menurut Sufyanus Tsauri ni, dia tak ada keinginan dia. Yang ada kat dia adalah barang-barang yang dia perlukan. Bukan barang-barang yang dia inginkan. Kok kita nak ambil cari barang kerana ikut keinginan kita, mampu kita tak sudah dah. Takkan ada hajat kita dah. Sampai kita mati barulah habis keinginan kita. So kalau orang hidup dengan keperluan yang dia perlu je, maka dia akan datang apa yang disebut sebagai ridha. Ni perlu, okey dah. Apa lagi? Tak payah risau, kan? Payah nak buat macam tu. Kan? Itu zuhud. Umpamanya lagi ada takrif zuhud pula daripada Abu Uthman. Kata dia, zuhud ialah kamu tinggalkan dunia, kemudian kamu tidak hiraukan orang yang mengambilnya. Wuyai. Kan? Kamu tinggalkan dunia tu, siapa nak ambil lah. Ya Allah. Kita dapat keuntungan, tak apa ambil lah kan, tak nak dah. Macam tu. Kebetulan kita jumpa kawan kita Syekh, kebetulan pula bulan Januari ni kerajaan bagi bonus. Kadang-kadang 700. Saya duit sebanyak dalam bank. Tuan ambil 700 ni. Berilah kat saya sebab sekolah saya nak ada banyak budak nak makan duit. Siapa tak nak bagi kat saya. Mana ada nak bagi macam tu? Saya pun tak bagi dah. Mana kita hati kita ni tuan-tuan, ya Allah, kat dunia. Maknanya kita ni susah nak berzuhud. Kan? Lepas tu tak risau orang ambil dah bagi tu. Allah, 700 itu tak ada cakap itu. Dah macam tu kan. Masuk pilih nak copet, nak keluar copet lah. Bang kan ambil kan tahu rumah. Kita pun nak serokan ke poti derma tu ambil. Rasa ambil RM10. 3 tu masuk RM50. Banyak usah tak habis. Masa nak di kupaan, di kapak apa poti tu balik. Rumah dah bermokak-mokak lah keluar tu. Copet lah lambat kan. Mikir tu RM50 tu. Itulah kita tuan-tuan kan. Jadi payahlah kita nak berzuhud macam tu. Sebab itulah kata Ibn Mas'ud, memang walaupun kau sembahyang banyak, kau tak mulia. Mulia lagi sahabat. Sahabat ni tak ada langsung melokek dunia dan mati ni. Tak ada langsung melokek dunia dan mati ni. Maun kita tinggal ni, kita tinggal rumah kita ni duduk tempat lain. Ada seorang kawan kita, jomlah duduk kat Mekah, pergi rumah kecil lah. Berdebu tu. Rumah dah besar-besarnya, harga RM1 juta, tinggal.
duduk kat Mekah. Kok Mekah pun 2-3 kali kita fikir. Yo kau ni. Saya support kau sampai mati kau. Makan kau apa semua kau saya support. Kau duduk kat Mekah ni. Tapi rumah besarnya yalah. Ada 3 bilik, bilik anak lelaki, bilik anak perempuan, bilik kau. Tak pasal mana. Ada bilik air. Makan saya tanggung. Kau pindah dengan saya kat Mekah. Tinggal rumah tu. Dekat Rombau ni, rumah 1,5 juta. Tanah sawit 4 ekar. Tanah gotah 3 ekar. Lambeng boleh duit lagi. Nak tinggal kau. Fikir 2 kali ya Mekah ni. Banyak kelebihan ni biar mati kat Mekah banyak kelebihan. Kita pun nak pergi dah ni. Pergilah tinggal rasa semua ni serokah lah kat siapa buat lah ni pondok kau buat lah pusat tahfiz ke rumah sini. Nak pergi dah. Fikir balik. Duit banyak. Tak pergi Sanun pun boleh pergi. Besok sesekali pergi dah. Setiap tahun pergi Sanun dah. Dia tengok tu. Duit saya banyak. Setiap tahun pergi tak payahlah sampai tinggal rumah. Kita akan fikir macam tu lah nak cerita apa tu. Dunia ni berjaya menambat hati kita. Kan? Junaid al-Baghdadi menyebutkan, zuhud ialah mengosongkan hati daripada apa yang tiada dalam tangan. Lain susah. Apa yang tak ada dalam tangan, kita kosongan. Apa yang tak ada? Kita dah ada kereta wajar. Yang tak ada Mercedes. Terbayang Mercedes. Tak ada Mercedes, nak itu, tak ada tu, nak ni, nak semua kita nak, tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah, ini yang para sahabat buat. Abu Sulaiman Ad-Darani menyebutkan, zuhud ialah meninggalkan apa yang menyibukkan seseorang daripada Allah Ta'ala. Ni lagi. Apa yang menyebabkan kita sibuk, tinggalkan. Kan? Kita nak pergi semayang. Nak pergi semayang, tinggal nak basuh kereta, nak itu, nak ini, kereta ni kan. Kadang-kadang kita rusak nak hantar workshop lah sampai lambik solat. Banyak menyibukkan kita yo. Pergi kat surau ni Ihsaniyah ni. Ni kereta saya ni berbody ni. Saya hadiahkan untuk surau Ihsaniyah. Mana-mana orang sakit bawa lah, akan gunalah kereta ni. Boleh kat macam tu. Payah nak buat macam tu kan tuan-tuan. Kan? Tinggal semua. Apa lagi yang menyusahkan kita? Tinggal. Macam yang sahabat Nabi buat. Siapa tu yang dalam kitab Abu Daud Fatani tu kan? Muniatul Musalli gitu. Dia semayang tu dalam kabun. Siapa nama? Abu Talha ke? Semayang kat kabun. Tiba-tiba burung terbang sebab kabun tu subuh pun burung macam-macam dia lailan main burung tu. Akhirnya oleh kerana burung tu dah menyebabkan kabun tu telah menyebabkan dia lupa semayang, dia tak khusyuk, dia jumpa Rasulullah, maka dia wakafkan kabun tu kepada Rasulullah. Wakaf kabun tu untuk orang mukmin kepada Rasulullah. Kabun ni telah menyebabkan aku lalai. Lelan main dengan. Tiap petang kita pergi kabun, ada pokok dian, pokok tu sampai tak maghrib asal ambil lah kita. Pergi kat surau ni bagilah. Ni kabun ni sedekahkan kat surau Ihsaniyah. Hasil-hasil yang ambil lah jadikan dana untuk pembangunan surau Ihsaniyah. Apa-apa buatlah tuan-tuan. Ada orang buat macam tu memang handal lah orang tu, tapi rasa saya memang tak ada dah. Saya pun tak boleh buat macam tu. Agak susah lah kita nak buat. Itu tentang takrifan zuhud daripada ulama-ulama itu. Ada banyak sebenarnya, itu di antaranya. Sebab itulah tuan-tuan, akhirnya kita melihat memang layaklah para sahabat Nabi SAW yang dimuliakan oleh Allah, diletakkan pada suatu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana kelebihan mereka, kerana kesungguhan mereka mendalami, mengikuti apa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk malam ni. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki tuan-tuan. Kita sambung lagi pada ayat yang akan datang. Kan, jadi kitab ni 3 jilid. Tabah ni kita baru banyak ni Tak tahulah ni. Kan saya selalu sebut, sama ada kita mengkhatamkan sama-sama, ataupun saya khatam dulu, atau tuan-tuan yang khatam. Kita lihat siapa yang kena kan. Tapi yang penting tuan-tuan, sebab sekhabar bila kita ngaji ni, kita niat kita nak cuba memahami sirah perjalanan Nabi dan para sahabat ni. Kita nak cuba ikut, nak cuba buat dalam kehidupan kita semampu yang kita boleh. Mudah-mudahan niat itu nak mengaji ni, walaupun selepas kematian kita akan terus pahalanya pada kita, walaupun kita telah dimasukkan dalam kubur oleh orang ramai. Mudah-mudahan. Naqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berapa bulan tuan-tuan 16/1/2022. Saya ingat tak ada soalan tuan-tuan ya. Sebab sirah kan
Ada kau? Mana pak cik yang suka? Bang tak ada soalan bang. Saya abang suka soal. Tak ada soalan bang.